Untuk lebih memberkati majlis kita pada hari ini, saya dengan berbesar hati menjemput Yang Berusaha Encik Hisham Samad dari Jabatan Perkhidmatan Operasi Sime Dawi Plantation untuk memimpin bacaan doa di pagi ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kami segala urusan. Ya Allah, Ya Karim, kami bersyukur kepadamu, Ya Allah, kerana dengan izin-Mu kami dapat berhimpun di pagi ini di Majlis Hari Pembangunan Usahawan Sime Dawi Plantation 2022. Kami memohon kepadamu, Ya Allah, agar Engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahman dan rahim-Mu, mendapat rahmat, petunjuk, keredaan dan hidayah-Mu. Kami memohon segala kebaikan daripada majlis ini, Ya Allah, dan kami memohon perlindungan dan keselamatan dari segala keburukan majlis ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau lembutkanlah dan satukanlah jiwa-jiwa hamba-Mu ini, agar wujud kesepakatan dan kesefahaman antara kami bagi menunaikan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan dengan lebih berkesan. Kepadamu jualah kami serahkan segala urusan kami, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Saudara Hisham atas pimpinan lafaz doa sebentar tadi. Para hadirin sekalian, Hari Pembangunan Usahawan Sime Dawi Plantation 2022 yang bertemakan menuju kecemerlangan bersama rakan niaga. Ini adalah bertujuan untuk membolehkan lebih banyak interaksi di antara syarikat ini dengan vendor-vendor Bumiputra yang aktif dan berpotensi. Acara ini juga turut memberi pengiktirafan pada vendor Bumiputra yang telah berjaya menamatkan program pembangunan vendor Bumiputra serta kumpulan vendor baru yang akan menyertai program ini bermula tahun ini. Selain daripada itu, ia juga memberi peluang kepada vendor Bumiputra yang telah bekerjasama dengan pasukan mekanisasi dan R&D di Sime Dawi Plantation untuk mempamerkan inovasi-inovasi yang berpotensi selaras dengan usaha-usaha untuk memperkasakan industri kelapa sawit ini dengan inovasi. Acara ini merupakan sebahagian dari komitmen kepimpinan Sime Dawi Plantation dalam menyokong aspirasi kerajaan bagi membangunkan dan memperkasakan vendor Bumiputra melalui program pembangunan vendor Bumiputra ini. Untuk memperincikan lagi komitmen ini, majlis menjemput dan mempersilakan Encik Adiwira Abdul Razak, Ketua Pegawai Perkhidmatan Operasi, untuk menyampaikan ucapan kata-kata. Silakan Encik. Terima kasih Alfian. Yang berhormat Tan Sri Noh Haji Omar, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, yang berbahagia Datuk Haji Zamri Saleh, Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Haji Megat Najmuddin Datuk Seri Dr. Haji Megat Khas, Pengerusi Sime Dawi Plantation Berhad, barisan-barisan pengurusan kanan dan rakan-rakan Sime Dawi Plantation Berhad, div-div jemputan, wakil-wakil media, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera
dan selamat datang ke Hari Pembangunan Usahawan Sam Dabi Plantation 2022. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bersama pada hari yang bahagia ini untuk program pada pagi ini. Bagi pihak Sam Dabi Plantation, kami ingin terlebih dahulu mengambil kesempatan ini merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada tetamu dan juga tetamu-tetamu hormat kita yang berhormat Tan Sri Noh Haji Omar, Menteri Pembangunan Usahawan, kerana walaupun dalam kesibukan tetap juga dapat meluangkan masa untuk program kita pada pagi ini. Untuk pengetahuan yang berhormat Tan Sri dan sidang hadirin sekalian, ini adalah julung-julung kalinya Hari Pembangunan Usahawan Sam Dabi Plantation diadakan sejak kami disenaraikan sebagai syarikat berhad di Bursa pada akhir tahun 2017. Pada mulanya, program ini kami namakan Hari Pembangunan Vendor. Namun melihatkan kepada perkembangan inisiatif kami dalam membangunkan bukan sahaja vendor Bumiputera tetapi juga para usahawan Bumiputera, kami memutuskan untuk pakai Hari Pembangunan Usahawan Sam Dabi Plantation. Tuan-tuan dan puan-puan, vendor dan usahawan adalah sebahagian daripada ekosistem operasi dan perniagaan kami. Bersesuaian dengan program hari ini, maka kami memilih slogan menuju kecemerlangan bersama rakan niaga. Ini diilhamkan untuk menegaskan hubungan dan kerjasama erat antara kami dan para vendor yang menjadi tunjang kepada pelbagai pencapaian dan kejayaan kedua-dua pihak. Sekali lagi, menuju kecemerlangan bersama rakan niaga adalah slogan yang menegaskan komitmen kami. Yang berhormat dan sidang hadirin sekalian, sebagai sebuah syarikat berkaitan kerajaan yang juga merupakan salah satu syarikat peladangan kelapa sawit terbesar dunia, Sam Dabi Plantation sedar akan pentingnya peranan kami dalam menyokong agenda pemerkasaan Bumiputera. Program pembangunan vendor kami ini bukan baru, malah telah bermula sejak tahun 2014 lagi sewaktu kami merupakan sebuah anak syarikat dalam kumpulan Sam Dabi, dan diteruskan sehingga kini dan dikuatkan lagi dan juga diekspandkan untuk juga merangkumi usahawan-usahawan Bumiputera. Suka saya kongsikan di sini fakta yang amat penting. Sejak dari tahun 2015 sehingga kini, perolehan melalui program pembangunan vendor Bumiputera kami telah mencecah lebih 200 juta. Itu adalah komitmen kami dan kami akan memperkembangkan lagi. Yang berhormat serta sidang hadirin sekalian, kejayaan program pembangunan vendor Bumiputera kami tidak hanya diukur melalui jumlah nilai projek, tetapi jauh lebih penting adalah pembangunan kapasiti, kemahiran dan ilmu pengetahuan vendor-vendor yang berdaftar di bawah program ini. Setiap vendor yang menyertai program pembangunan vendor kami berpeluang untuk menimba pengetahuan dan meningkatkan kemahiran melalui pelbagai program latihan yang merangkumi pelbagai projek dan juga subjek seperti pengurusan perniagaan, logistik, latihan, produktiviti, pengangkutan dan sebagainya. Mereka perlu komited kepada KPI-KPI yang telah kami adakan. Vendor-vendor yang terpilih boleh menyertai latihan-latihan teknikal yang disediakan oleh agensi-agensi seperti SIRIM, Berhad, Institut Pengangkutan Malaysia, Teknologi Park Malaysia yang sekarang dikenali sebagai Meranti, dan Perbadanan Produktiviti Malaysia yang dibiayai sepenuhnya melalui grant program pembangunan keupayaan dan kapasiti vendor seperti yang diperuntukkan oleh Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia. Di samping program-program latihan yang dilaksanakan oleh agensi-agensi teknikal tersebut, para vendor turut mendapat latihan daripada jabatan-jabatan khusus syarikat Sam Dabi Plantation sendiri, seperti Jabatan Sumber Manusia, Jabatan Kelestarian kami, Jabatan Komunikasi dan Pengurusan Kualiti untuk memastikan
pengurusan kualiti terus meningkat dan kemampanan serta pengurusan kesihatan dan keselamatan turut meningkat. Sidang hadirin, pada hari ini Sime Darby Plantation amat berbesar hati untuk mengumumkan dan memberi penghormatan kepada 6 syarikat vendor Bumiputera yang telah pun berjaya mengikuti dengan jayanya program pembangunan vendor di syarikat kami. Di samping itu juga turut mengalu-ngalukan sejumlah 11 lagi vendor Bumiputera kami yang akan mengikuti program pembangunan vendor ini. Vendor-vendor yang terpilih ini menawarkan pelbagai kategori perkhidmatan yang relevan dengan kehendak perniagaan kami, antaranya perkhidmatan pengangkutan produk-produk sawit, penanaman semula kelapa sawit dan getah serta pembekalan produk-produk agrokimia. Namun, pada tahun ini dan buat pertama kalinya sepanjang program ini dilaksanakan, Sime Darby Plantation juga telah mengenal pasti 2 syarikat vendor Bumiputera yang akan bekerjasama dengan kami dalam projek-projek penyelidikan dan pembangunan. Mereka adalah Vanguard dan NR Chemicals. Ini adalah selaras dengan fokus syarikat kami kepada inisiatif-inisiatif inovasi dalam usaha kami membawa perubahan kepada industri sawit negara serta mencari penyelesaian kepada pelbagai cabaran seperti masalah kekurangan pekerja yang memberi impak kepada produktiviti bukan sahaja untuk Sime Darby Plantation, malah kepada pekebun yang lain. Untuk pengetahuan sidang hadirin, kami telah pun menjalinkan kerjasama dengan beberapa vendor Bumiputera dalam memacu inisiatif mekanisasi operasi peladangan. Antara produk-produk dapatlah dilihat sebentar lagi semasa kita melawat tapak nanti. Yang berhormat sidang hadirin yang dihormati sekalian, menyahut cabaran aspirasi dasar keusahawanan nasional untuk menjadikan Malaysia sebuah negara keusahawanan cemerlang menjelang 2030, Sime Darby Plantation berhasrat untuk bekerjasama dengan lebih ramai lagi usahawan Bumiputera di luar sana, insya-Allah. Sejajar dengan sokongan kami kepada agenda pemerkasaan Bumiputera pada hari ini, kami juga ingin berkongsi satu lagi peluang perniagaan yang boleh dimanfaatkan oleh para usahawan Bumiputera yang mempunyai minat atau kepakaran dalam bidang pertanian. Di bawah program pembangunan usahawan Bumiputera Sime Darby Plantation, kami akan menawarkan tanah di bawah talian pembekalan elektrik yang boleh dimajukan oleh para usahawan atau peladang, khususnya daripada golongan B40 untuk membangunkan projek-projek pertanian alternatif yang bersesuaian. Lot-lot tanah tersebut berlokasi di sekitar kawasan operasi kami di seluruh Malaysia. Setakat ini, beberapa projek penanaman nenas telah pun diusahakan oleh para usahawan Bumiputera di beberapa lot tanah tersebut. Sekarang ini sudah hampir mencapai 100 ekar. Namun masih terdapat lot-lot tanah yang boleh dimajukan lagi. Kami merancang mengadakan kerjasama dengan badan-badan koperasi yang berkemampuan menjadi peneraju atau anchor dan agensi-agensi kerajaan yang berkenaan untuk menjayakan program pembangunan usahawan Bumiputera Sime Darby Plantation. Sidang hadirin, sebelum saya mengundur diri, bagi pihak Sime Darby Plantation, saya ingin merakamkan ucapan penghargaan yang tidak terhingga kepada pihak Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Malaysia, panel-panel penceramah, agensi-agensi teknikal kerajaan, pihak universiti dan institusi akademik, para vendor dan usahawan Bumiputera serta pihak yang terlibat dalam menjayakan Hari Pembangunan Usahawan Sime Darby Plantation 2020 ini. Tanpa bantuan dan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan, sudah tentu majlis ini tidak akan dilaksanakan dengan jayanya. Sekali lagi, ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada YB Tan Sri Noh Omar serta Diflis Jemputan sekalian kerana sudi memeriahkan lagi majlis pada hari ini. InsyaAllah akan kita lawati tapak bersama. Sekianlah sahaja dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Cik Adi Waria untuk menyampaikan ucapan seterusnya menyempurnakan pelancaran Hari Pembangunan Usahawan Sime Darby Plantation. Silakan.
Terima kasih acara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Kekanda saya yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Haji Megat Najmuddin, Datuk Seri Dr. Haji Megat Has, Pengerusi SAMDABI Plantation Berhad, yang berbahagia Datuk Haji Zamri Saleh, Timbalan Ketua Seusaha Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, yang berusaha Encik Adi Wira Abdul Razak, Ketua Pegawai Pengamatan Operasi SAMDABI Plantation Berhad. Seterusnya yang saya hormati Barisan Pengurusan Kanan SAMDABI Plantation Berhad dan juga pegawai daripada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, rakan-rakan media dan para hadirin yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini kita dapat hadir untuk peresmian Hari Pembangunan Usahawan SAMDABI Plantation 2022 pada hari ini, dan saya ingin mengucapkan tahniah kepada pihak penganjur dan juga terima kasih kerana sudi menjemput saya pada pagi ini. Bagi pihak Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, sudah tekad sekarang ini kita dah tukar nama. Dulu Medak, now kita panggil Tan Sri, kita tukar pakai nama Melayu sikit. KUSKOP. KUSKOP namanya. KUSKOP tu, KUS Kementerian Usahawan, KOP tu Koperasi lah. Jadi KUSKOP. Dan memang KUSKOP dulu kalau kita ingat Kementerian ini dulu 2008 last. Masa itu saya last minister lah. Kemudian 2009 ditutup kementerian ini. Kemudian 2018 bulan lepas dibuka semula kementerian ini. Dan saya ditakdirkan kembali semula ke kementerian lama dulu. Jadi sebab itu saya lihat bahawa peranan Kementerian atau peranan KUSKOP ini amat penting. Kerana daripada dasar kerajaan mana yang disebut tadi, kita memang dah ada dah dasar keusahawanan negara 2020-2030, dasar tu dah ada dah. Bagaimana cara kita nak melahirkan keusahawanan dan kita nak menjadikan rakyat Malaysia ni orang bangsa usahawan. Kerana hari ini kalau kita lihat daripada segi struktur sosial dalam negara kita ni, dari segi pendidikan, alhamdulillah kita ramai dah berjaya dengan dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan Barisan Nasional dulu. Daripada pendidikan, akhirnya dasar ini disusun dengan baik. Kita telah dapat melahirkan ramai tenaga profesional di kalangan Bumiputera yang asalnya memang daripada keluarga miskin. Anak petani, anak nelayan dah berjaya. Mungkin macam Encik Adi Wira ni anak orang kaya, saya tak tahu lah. Tapi macam Tan Sri Megat, dia memang anak bangsawan lah. Dia luar biasa sikit lah. Jadi itu dah berjaya. Now kita nak pergi ke fasa kedua ni. Bagaimana kita nak melahirkan keusahawanan, terutamanya di kalangan Bumiputera, supaya kita akan melihat bahawa Bumiputera bukan hanya golongan yang tertumpu makan gaji saja, tetapi untuk terlibat di dalam keusahawanan. Jadi kan itulah beberapa dasar yang dibuat. Di antara dasar yang kita buat ialah program pembangunan vendor PPV ini. Di mana kalau dilihat untuk melemah semua, sehingga kini sebanyak 29 syarikat anchor telah pun menandatangani MOU dengan kerajaan melalui KUSKOP bagi melaksanakan PPV ini, termasuklah SAMDABI Plantation ini. Program pembangunan vendor Bumiputera yang dikelolakan oleh syarikat-syarikat berkaitan kerajaan yang terpilih adalah untuk program-program yang menyumbang
kepada agenda kerajaan untuk memperkasakan golongan Bumi Putra, khususnya para usahawan Bumi Putra. Jadi dengan adanya program vendor ini, kita harap bahawa syarikat-syarikat besar seperti Sam Dhabi ini dapat membantu pihak kementerian. Kalau nak harap kementerian saja, kementerian saya ni tak besar terus ni. Kementerian yang di antara yang paling sikit peruntukannya kementerian kami lah, Kuskop. Kita dapat diberikan 500 juta saja setahun. Nak banding kementerian-kementerian lain. Tetapi kelebihan kementerian ini, kita banyak agensi. Di bawah kementerian kami ini, mungkin untuk makluman tuan-tuan dan puan, kita ada 11 agensi di bawah kementerian ini. Di mana kementerian agensi ini kita dah susun dulu dah. Kerana kita tahu di dalam nak melahirkan usahawan ini berbagai kategori. Daripada usahawan, now kita kenali sebagai usahawan informal. Artinya kalau ada di antara orang macam Debbie ni yang buat tadi nak kerja daripada rumah, yang mungkin nak buat part time business, tak ada license syarikat, tak ada syarikat pun tak apa, tak ada license di PBT pun tak apa. Ayat ini kita panggil informal, ada satu skim dipanggil SPIM. SPIM ni kerajaan peruntukan 200 juta tahun ini. Tapi sampai bulan 4, sebelum habis bulan 4, dah habis 200 juta ni. 23,000 dan memohon. Kerana kita offer very simple, 10,000. Maksimum 10,000, free interest, setahun baru bayar balik. Itu yang ramai yang mohon. Kemudian kita juga lihat bagaimana kerajaan susun daripada nak melahirkan bangsa usahawan. Kalau nak pinjam seperti biasa, kita dah ada dah beberapa agensi. Nak pinjam lebih, nak pinjam bawah 30,000, kita ada Amanah Ikhtiar. Ada Amanah Ikhtiar, hari ini hebat Amanah Ikhtiar. Ahli Amanah Ikhtiar saja ada lebih kurang, lebih 400,000 orang di seluruh negara. Kalau nak pinjam up to 100,000, maksimum 100,000, kita ada Tekun. Ini pun ahlinya lebih 400,000 dah. Tekun. Dan Tekun dan Amanah Ikhtiar ni satu-satunya agensi yang bagi pinjaman tanpa kolateral. Ambil 20,000, 30,000, 100,000. Ini dua agensi. Kemudian kita ada agensi lain lagi. Nak pinjam lebih daripada 100,000. Kita ada pula PUNB, Perbanan Usahawan Nasional, yang ditubuhkan khusus untuk Bumi Putra, di mana dia bayar di bawah PUNB ini. Kalau nak pinjam maksimum 10 juta, kena ada PUNB. Kemudian kita ada lagi SME Bank, boleh pinjam sampai 50 juta. Dan kita ada juga Bank Rakyat yang boleh pinjam 100 juta. Ini daripada institusi kewangan yang ada di bawah kementerian saya. Kita juga ada, bawah agensi saya ni kebanyakan kita bagi pinjaman, no grant, kecuali satu, SME Corp namanya. SME Corp ni dia boleh bagi grant up to 500,000 untuk beli peralatan. Jadi ini agensi yang kita ada. Nak bimbing pula, nak jadi pernas, satu lagi pernas, bisa dengar pernas. Nak buat franchise, kita ada pernas. Juga diberikan berbagai-bagai kemudahan. Kalau kita nak adakan latihan, kita ada INSCAD, Institut Usahawan Negara, yang memberikan latihan secara murah. Kalau pergi swasta, kena bayar lebih dari RM8,000. Tetapi dengan INSCAD, bayar 100-200 cukup dah. Kerana kita ada bagi subsidi. Dan di samping itu kita juga ada UDA, mungkin tak terlibat nak kali UDA. Dan juga koperasi. Suruhanjaya Koperasi Malaysia yang saya kata tadi, sekarang ni kita dah permudahkan. Nak tubuh koperasi, kalau dulu 50 orang, sekarang 20 orang dah boleh dah. Tubuh koperasi keluarga. Tadi diberikan taklimat saya oleh plantation tadi. Tanah nanti tadi. Yelah, kalau nak mudah pinjam ni, saya kata koperasi lah. Kita boleh lagi pinjam sampai grant sampai 100,000. Pinjam up to 300,000, no collateral. Tak perlu collateral. Itu di antara asas
kementerian yang saya ada, IKMA pun kita ada, Institut Koperasi Malaysia, dan agensi-agensi inilah yang ditubuhkan untuk melayankan bangsa usahawan. Tetapi sekali kita kena terima hakikat bahawa kalau mengharapkan kementerian saja tak akan berjaya. Kerana itulah saya amat gembira dan terima kasih kita bagi tepukan kepada Sam Nabi Plantation pada hari ini yang sanggup membuat Hari Pembangunan Usahawan yang selalunya kita yang buat, kementerian yang buat, dan sebab itu saya tidak bercadang kalau boleh nak turun. Bila saya tekan mungkin ramai yang tak tahu peluang-peluang yang ada. Sebab itu kita perlu mengadakan Hari-Hari Pembangunan Usahawan ini, dan kita minta lebih ramai lagi NGOs ke agensi-agensi kerajaan GLC yang turun bersama untuk kita nak menanam satu budaya keusahawanan ini. Lebih-lebih lagi kita orang Islam, hadis Nabi Muhammad SAW pun ada nyatakan 9/10 punca rezeki datang daripada perniagaan. Jadi bagaimana kita nak tanam budaya keusahawanan di kalangan generasi muda terutamanya. Alhamdulillah hari ini dengan adanya semangat ini, dan bila kena PKP, kita lihat kena COVID-19 PKP hampir lebih 37,000 Tuan Zamri, 77,000 mikro gulung tikar atas ni tutup semua. Belum habis COVID-19 datang pula banjir melanda. Sekali lagi usahawan terjejas, gerai hanyut, kilang hanyut, habis semua. So alhamdulillah di bawah pimpinan kerajaan, bawah pimpinan yang berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, berbagai-bagai peruntukan diberi. Dan di antara kalau mikro ni kita sedang bagi ni 50 juta kerajaan bagi free ni 3,000 kepada usahawan termasuk informal. Kalau ada makcik yang jual gerai yang hanyut dan sebagainya, kita bagi 3,000 percuma. Dan kita target kita akan bantu juga 16,000 lebih usahawan. Itu yang bahagian dia ada dua, satu mikro, satu lagi kita panggil IKS, industri kecil. Ini pun kita ada bagi pinjaman 1,000 tanpa interest setahun moratorium. Jadi apa yang saya nak maklumkan ialah bila kerajaan telah menyediakan berbagai-bagai bantuan, berbagai-bagai peluang, maka ianya mestilah disambut oleh rakyat, oleh GLC seperti Sam Nabi Plantation ini, membantu untuk kita nak menyebarkan kepada kaki tangan kita, kepada rakyat di luar sana. Manalah tahu hasil daripada Hari Pembangunan Usahawan pada hari ini dapat lahirkan 5 orang pun alhamdulillah dah. Kalau lahir dapat 5 orang lahir usahawan, dia akan beri peluang pekerjaan pula. Boleh jadi kalau satu orang boleh bagi 5 orang bekerja, 5 dan 25 orang bagi peluang pekerjaan. Lebih-lebih lagi sekarang ini dalam keadaan yang kita sedang bangkit ni, apabila kita dah kena COVID-19, kena banjir belakang Selangor ni, maka kita baru nak berbangkit, kita baru nak mula berniaga. Jadi kerana itulah saya nak bandingkan Kuskop, agensi-agensi di bawah Kuskop, kalau nak pinjam, saya kata no secret, no sitos. Dua perkara ni kan. Nak pinjam bank, siapa yang biasa nak pinjam bank lah. Nak tengok ada skris. Budak-budak graduan yang tak bayar PTPTN pun kena blacklist. Oh, tak boleh pinjam. Dah lah dia tak boleh bayar PTPTN. Nak buat loan berniaga pun tak boleh. Habis apa dia nak buat? Jadi sebab itu kita bagi kelonggaran ini kerana kita nak bagi semangat kepada anak-anak muda terutamanya supaya terlibat di dalam bidang keusahawanan. Dalam kita tahu dalam negara kita menghadapi berbagai cabaran, pengangguran pun agak tinggi juga. Jadi ke manakah anak muda ini nak pergi? Alhamdulillah, dengan adanya teknologi baru, dengan adanya digitalisasi ini, rupa-rupanya Tan Sri dalam 37,000 gulung tikar, rupanya beribu yang berjaya hanya berniaga online waktu PKP.
Jadi kerana itu ini satu bidang yang baru dan sebab itulah kita ke Kuskop di bawah ISKAN dan juga agensi-agensi lain memang kita memberikan latihan-latihan bagaimana nak buat marketing dan sebagainya. Dan daripada feedback yang saya dapat apabila kita berikan anugerah-anugerah di bawah ISKAN baru ini, satu orang dalam orang susah dia boleh capai kat 1 juta jualan. Saya pun terkejut. Kita tengok dah ramai dah duk teruk ni, tapi ni berniaga online ni nampaknya begitu satu cara yang baru. Jadi kerana itulah kita tidak boleh ketinggalan dan kita harap di dalam kita nak melahirkan usahawan di masa hadapan, maka program-program kempen seperti hari ini, Hari Pembangunan Usahawan, kita kena perbanyakkan. Dan kalau lebih banyak agensi-agensi seperti Sam Debbie Plantation ini buat, insyaAllah kita akan dengar di mana-mana pun orang duk bercakap bagaimana nak berniaga, macam mana nak berniaga. Dulu lain, dulu macam mana? Dulu kalau jumpa kita kadang dia tanya kan sendiri, mana ada peluang makan gaji? Mana peluang nak orang kerja? Mana ada jawatan kosong? Dululah. Sekarang kita kena tukar. Kalau jumpa, macam mana peluang nak berniaga? Di mana nak berniaga? Macam mana apa yang disediakan oleh kerajaan? Jadi inilah kita harap kalau semua ada semangat ini, insyaAllah satu hari nanti kita akan dapat melahirkan bangsa usahawan, terutamanya golongan Bumi Putra dalam negara kita ini, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi oleh itu, buat kata, saya mengucapkan setinggi-tinggi tanah sekali lagi kepada Sam Debbie Plantation ini yang telah pun terlibat dalam sistem itu. Dan salah satu yang menarik tadi yang saya dengar daripada ucapan Cik Adi tadi, dia kata tanah dia pegang 1 ekar bawah laluan talian elektrik ni, hanya tanah Sam Debbie lah. Tapi sekarang pun banyak juga tanah Sam Debbie ni. Jadi cukup bagus. Macam tadi diberikan kepada anak muda. Atau anak muda siapa tadi? Anak muda tadi Hawari. Dia contoh anak muda yang dia cerita tadi, mula-mula dia tanam 70 pokok, mati semua kata dia. Tapi bila semangat yang ada, Sam Debbie pula tolong lagi. Dan akhirnya insyaAllah projek nenasnya di Kulai akan menjadi tempat perhatian. Kalau ini berjaya, maka bukan saja Sam Debbie dapat nama yang membantu usahawan, tetapi juga Hawari ini juga akan dapat membantu usahawan di kawasan beliau tinggal. Jadi itu satu tawaran yang cukup baik dan memang itulah selalunya. Masa saya jadi Menteri Pertanian di Industri Asas Tani dulu pun, itulah yang kita nak kempen. Gunakanlah tanah-tanah terbiar. Tapi tak bawa tak nampak tanah-tanah terbiar ni. Sedangkan je lah, kalau pertanian ni dulu saya tahulah pernah jadi Menteri Pertanian. Juga berbagai-bagai kemudahan, semua bantuan yang disediakan. Tapi mungkin masa itu anak-anak muda kurang berminat dalam pertanian. Tapi hari ini alhamdulillah saya tengok contoh Hawari tadi, anak muda, dia berminat dalam bidang pertanian dan juga diberikan sokongan oleh Sam Debbie Plantation. Maka kalau ini dapat diperbanyakkan oleh mana-mana juga agensi, insyaAllah kita dapat melahirkan usahawan dalam bidang pertanian. Dan bidang pertanian sebenarnya memang banyak peluang-peluang di masa yang akan datang. Jadi oleh itu, tuan-tuan apa yang saya hormati sekalian, saya sekali lagi ingin mengucapkan tinggi tahniah kepada Sam Debbie dan juga saya dengar ucapan Adi tadi, bukan saja setakat buat pameran, tapi juga memberikan award. Dia pun satu juga galakan. Tapi besok Sam Debbie kalau punya duit, bukan saja bagi award, modal pun bagi sekali lah. Jadi tanah ada pada tanah terbiar. Lepas tu ada sikit duit peruntukan dipanggil sumbangan dia. Dan jelah bagi adalah buat tabung sikit. Tabung tolong usahawan. Kalau tak cukup, bolehlah jumpa kementerian. Kalau setakat 5,000 dan 1,000 ni perintah saya Debbie selesai kan lah.
Sebab apa? Kita ada grouping. Hari itu saya cerita ada grouping ni. Grouping ni kita ada susun. Kalau kata dia ni dulu usahawan daripada Samdebi sebagai contoh. Macam ni lah. Macam kami dah okey, kerja punya usahawan. Jadi dia mungkin nak pinjam lebih. Kata 100,000 for example. Dia boleh pinjam dengan tekun. Nak lebih, dia boleh pinjam dengan PUB sampai 10 juta. Ini kita susun. Dan kita dah arahan telah diberi mana-mana usahawan yang diberi sokongan oleh agensi-agensi di bawah Kuskop ini, dia kena bagi loan ini. Jadi kita nak latih usahawan ni. Kita tahu apa juga hasilnya ialah modal lah. Modal. Dan kalau mereka ada modal sedikit sebanyak, dengan semangat yang tinggi, insyaAllah usaha untuk menjadi seorang usahawan akan tercapai. Jadi dengan kata-kata tersebut, saya sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih. Dan saya berharap inisiatif pembangunan vendor Samdebi Plantation pada hari ini akan menjadi contoh ikutan syarikat-syarikat lain untuk turut sama menyumbang kepada dasar keusahawanan nasional 2030 dan juga agenda pemerkasaan Bumi Putra. Semoga acara pada hari ini akan berlangsung dengan sempurna dan segala usaha kita mencapai kejayaan yang dihasratkan seperti akan diberkati oleh Allah SWT. Akhirnya, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan Hari Pembangunan Usahawan Samdebi Plantation 2022 yang julung-julung kalinya diadakan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesemua peserta program pembangunan vendor Bumi Putra telah berjaya melalui proses penilaian yang intensif serta pelbagai latihan pembangunan yang telah diterajui oleh agensi-agensi teknikal seperti yang disebut dalam ucapan dari Encik Adi dan juga Yang Berhormat Menteri kita tadi. Bagi penyertaan vendor baru pula, Samdebi Plantation merasa amat bangga kerana dapat terus menambahkan bilangan vendor Bumi Putra yang akan bekerjasama dengan syarikat. Untuk tahun 2022 ini, insya-Allah 11 lagi vendor akan menyertai program pembangunan vendor Bumi Putra selama 3 hingga 5 tahun, di mana Samdebi Plantation akan memainkan peranan yang aktif untuk terus membangunkan kebolehan syarikat-syarikat vendor tersebut. Baiklah, tapi sebelum kita ke acara itu, para hadirin dijemput untuk mengalihkan perhatian ke skrin-skrin di hadapan untuk menyaksikan sebuah tayangan video yang memaparkan perjalanan program pembangunan vendor Samdebi Plantation yang telah bermula sejak tahun 2015. Dipersilakan. Kerja-kerja dengan Samdebi Plantation semenjak tahun 2008. Syarikat saya telah pun menyertai program pembangunan vendor. Alhamdulillah, sekarang syarikat saya telah pun mampu untuk keluar bersaing dengan syarikat-syarikat lain. Harapan saya, semoga Samdebi terus memimpin syarikat-syarikat Bumi Putra seperti saya. Sekian, terima kasih. Telah integrasi yang berat sebuah syarikat yang didesainkan oleh
unit petrol kisah di bawah Kawasilia Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Al-Ehwal Pengguna. Aktiviti syarikat kami adalah pemasaran, pembekalan, pemasangan dan penyelenggaraan sistem jabatan timbang kenderaan yang berteknologi tinggi. Kami, vendor berdaftar di Semdabi Plantation Berhad di bawah bidang kejuruteraan sejak tahun 2008 bagi kerja-kerja membekal dan memasang sistem jabatan timbang kenderaan komputer di estate, kilang sawit dan kilang penapisan minyak untuk seluruh Malaysia dan Asia Pasifik. Teras integrasi Sdn Berhad juga dilantik sebagai vendor PMAO, di mana kami menyediakan kepakaran dan segala kemudahan sokongan untuk menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan secara berjadual dan perusahaan tahunan dari unit petrol kisah untuk semua sistem jabatan timbang kenderaan dan komputer di seluruh Malaysia di bawah program MRO kontrak. Syarikat kami juga telah dipilih menyertai program pembangunan vendor Bumi Putra oleh Semdabi Plantation Berhad pada tahun 2010 dengan sokongan dan bimbingan yang dimanfaatkan. Kami berjaya menaik taraf sistem pengurusan, kualiti perkhidmatan, teknologi produk serta melebarkan bidang perniagaan. Alhamdulillah, setelah mengikuti program, syarikat kami teras integrasi Sdn Berhad telah berjaya mendapatkan akreditasi ISO 9001-2015 untuk Quality Management System. Saya dan pihak teras integrasi Sdn Berhad ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Semdabi Plantation Berhad selaku penganjur program pembangunan vendor Bumi Putra. Kami berharap program ini terus diperkasakan agar dapat memberi ruang dan peluang perniagaan kepada usahawan-usahawan baru serta melahirkan syarikat-syarikat yang kompeten dan berdaya saing di pasaran. Menjadi perkongsian perniagaan bersama Cyber Plantation sejak tahun 2008 dalam kategori kerja perkhidmatan pengangkutan minyak sawit mentah, isi rom kelapa sawit dan tandan segar di Kedah dan Perak. Bapak bersih sini, Wan. Okey, Wan. Baiklah, seterusnya dijemput wakil dari Hayati Enterprise Sdn Berhad dari Yong Peng, Johor. Rakan perniagaan Semdabi sejak 2008 dalam kategori kerja tanaman semula kelapa sawit dan getah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan. Penerima seterusnya yang baru kita lihat sebentar tadi, teras integrasi Sdn Berhad dari Subang Jaya Selangor dalam kategori kerja jabatan timbang untuk perbaikan dan baik pulih di seluruh Malaysia. Menjalinkan perkongsian perniagaan bersama SDP sejak 2008.
Baiklah, graduan seterusnya dari Sheridan Malaysia Sdn Bhd dari Bahau Negeri Sembilan dalam kategori kerja perkhidmatan pengangkutan minyak sawit mentah di Negeri Sembilan. Syarikat Sheridan telah bekerjasama dengan Scientific Foundation sejak tahun 2011. Syarikat seterusnya pengangkutan Sinar Makmur Jaya Sdn Bhd dari Port Dickson Negeri Sembilan juga menyampaikan perkhidmatan pengangkutan kandang sawit segar di Negeri Sembilan kerjasama dengan pihak Scientific sejak tahun 2008. Syarikat seterusnya membantu Scientific dalam kerja-kerja tanaman semula kelapa sawit di Perak. Kita jemput wakil dari Carol Jaya Sdn Bhd dari Tanjung Karang, Selangor. Carol Jaya telah menjalinkan perkongsian perniagaan bersama Scientific Foundation sejak 2014. Baiklah, sekarang kita jemput ke semua penerima-penerima yang telah tampil sebelum ini untuk bersama-sama dalam sesi fotografi ramai-ramai. Silakan. Itu dia, kaitan 6 syarikat yang telah menerima pengijazaan vendor mereka pada hari ini. Okey, terima kasih. Dan untuk kategori seterusnya, kita ada kategori bagi penyertaan vendor bahan. Yang pertama, kita memanggil wakil dari ICP Agro Solutions Sdn Bhd dari Petaling Jaya Selangor dalam kategori pembekal agrokimia di Malaysia, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon. Telah bekerjasama dengan SDP sejak 2018. Baiklah, seterusnya dijemput Dynamic Fairview Sdn Bhd dari Seremban Negeri Sembilan
dalam kategori kerja tanaman semula kelapa sawit di Negeri Sembilan. Seterusnya bagi kategori kerja tanaman semula kelapa sawit di Tawau, Sabah, kita jemput Safiana Enterprise dari Tawau. Syarikat Safiana telah bekerjasama bersama dengan Sandor Plantation sejak 2015. Syarikat seterusnya juga dari Tawau, Sabah, kita panggil wakil dari Rimbun Hijau. Juga dalam kategori kerja tanaman semula kelapa sawit di Tawau yang telah mereka lakukan sejak tahun 2017. Syarikat seterusnya dari kategori yang sama dan juga dari tempat yang sama, kita jemput PA Tech dari Tawau, silakan. PA Tech telah menjalinkan perniagaan bersama dengan Sandor Plantation sejak 2017. Syarikat seterusnya ialah Syarikat Pengangkutan Indah Permai dari Tawau, Sabah juga. Telah bekerjasama dengan Sandor Plantation sejak 2008 dalam perkhidmatan pengangkutan pandan sawit segar di Sabah. Baiklah, dari Tawau kita pindah ke Kuna, kita jemput Ridwan Muhammad Daud yang telah berkongsi perniagaan bersama Sandor Plantation sejak 2008 dalam perkhidmatan pengangkutan pandan sawit segar di Sabah juga. Dari Ampang, Kuala Lumpur, kita jemput wakil dari Diana Trading and Services Biar Berhad dalam kategori perkhidmatan pengangkutan minyak sawit mentah dan isi urung kelapa sawit di Negeri Sembilan dan Melaka. Diana Trading telah berkongsi perniagaan bersama dengan Sandor Plantation sejak tahun ini. Syarikat seterusnya Mekar Angkut dari Kota Baru Kelantan dan Gombak, Selangor dalam kategori kerja perkhidmatan pengangkutan minyak sawit mentah di Melaka. Syarikat Mekar Angkut telah menjalankan perniagaan bersama
bersama dengan Sandra Plantation sejak tahun ini. Seterusnya, kita jemput wakil dari NR Chemical dan Organic Industry Malaysia Sdn Bhd yang berpangkalan di Kota Baru, Kelantan. Dalam kategori kerja rawatan air tumpahan di Sangda Basics and Agricultural Services, Sangda B Oil Selangor Refinery dan Sangda B Oil Auckland Refinery. Dan syarikat seterusnya dari Vanguard Engineering Design Petaling Jaya Selangor dalam kategori kerja mekanisasi dengan projek penuaian novel. Vanguard Engineering telah bersama-sama dengan Sandra Plantation sejak tahun 2021. Baiklah, kita jemput wakil-wakil dari semua 11 syarikat untuk tampil di atas pentas bagi sesi bergambar. Silakan. Sebentar saja lagi ada beberapa juru kamera yang masih mengambil gambar. Baiklah, tahniah dan terima kasih kepada semua vendor Plantation kepada Tan Sri Noh Omar. Silakan Tan Sri Noh. Baiklah, dengan itu terima kasih semua dan saya menjemput Encik Ali untuk mengiringi di kehormat kembali ke tempat duduk.